Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersua kita kembali dalam program Kelantan E-Class bagi mata pelajaran pendidikan seni visual tingkatan 3 dalam bidang seni halus iaitu eksplorasi seni lukisan. Hari ini bersama saya Cikgu Suzy binti Yusof dari SMK Paluh Gua Musang akan bersama-sama murid-murid bagi sesi pembelajaran seterusnya. Baiklah murid-murid, seterusnya kita akan lihat standard kandungan. Di akhir pembelajaran, murid boleh membuat eksperimentasi dan penerokaan dalam penghasilan seni lukisan menggunakan media dan teknik. Cikgu harap murid-murid dapat membuat penerokaan media dan teknik dengan tepat selepas sesi pembelajaran hari ini. Cikgu akan terangkan apa itu media dan teknik dalam kita menghasilkan lukisan. Jom. Seterusnya, untuk eksplorasi seni, kita akan membuat penerokaan terhadap media dan teknik. Media terbahagi kepada dua, iaitu media campuran dan media baharu. Begitu juga dengan teknik. Ia terbahagi kepada dua teknik, iaitu teknik hybrid dan juga teknik lukisan digital. Baiklah murid-murid, seterusnya apakah yang dimaksudkan dengan media campuran? Media campuran ialah gabungan lebih daripada satu media, contohnya media pastel, media pastel minyak atau lebih dikenali dengan panggilan oil pastel, pensel warna, pensel dakwah dan pen marker. Seperti yang murid-murid faham, lukisan ini menggunakan media kering atau warna yang paling minima. Gabungan media kering paling dominan berbanding media basah, iaitu suplemen sebagai tambahan untuk menghasilkan karya. Maksudnya media kering itu lebih menonjol berbanding dengan media basah. Baiklah murid-murid, mari kita lihat contoh media campuran. Contoh media campuran. Ini ialah karya yang menggunakan media campuran. Apa yang dapat murid-murid lihat pada karya ini? Hal benda ialah figura yang menggunakan campuran media pastel minyak atau kita panggil oil pastel dan juga pensel warna. Selain daripada itu, dalam karya ini kita dapat lihat teknik yang digunakan ialah teknik lorekan, corengan dan sapuan warna secara minima pada bahagian latar belakang. Seterusnya. Ini ialah contoh media campuran. Untuk gambar pertama ni, karya menunjukkan media yang digunakan ialah media dakwah, pensel dan pensel warna. Karya ini dihasilkan di atas tampalan kertas surat khabar yang mana tulisannya menjadi latar kepada lukisan tersebut. Jika kita perhatikan pada contoh karya ni, murid-murid dapat lihat jalinan yang ada pada rama-rama serta saiznya ada saiz yang besar,
kecil dan juga perspektifnya yang berbeza. Okey. Jadi hasil karya kita akan nampak lebih cantik. Betul tak? Okey. Seterusnya, gambar kedua menggunakan pastel minyak dan juga pensel di atas kertas yang berwarna. Okey. Gambar kedua ini dia menggunakan hal benda yang digunakan ialah potret seorang perempuan yang dilukis menggunakan warna-warna komplementari iaitu merah dan hijau. Namun secara dominannya unsur garisan tetap ketara. Okey, anak-anak boleh lihat ya. Okey, baiklah, seterusnya kita lihat pada hasil karya yang pertama. Okey. Contoh media campuran seterusnya. Lukisan pertama ini kita lihat permukaan lukisan adalah merupakan collage beberapa helai kertas yang berwarna-warni. Okey, lukisan ini dihasilkan menggunakan media pensel warna, pastel minyak dan juga pen. Okey, hal benda yang digunakan ialah potret seorang lelaki. Okey, karya kedua pula, permukaan lukisan ialah kertas surat khabar. Lukisan yang dihasilkan ialah potret seorang wanita yang dilukis secara jarak dekat. Okey, lukisan yang dihasilkan ini dia menggunakan media pensel warna, pen marker dan juga pen. Okey, penggunaan warna merah pada bahagian bibir potret ini dia menggunakan warna merah supaya nampak lebih menonjol dalam penegasan karya tersebut. Okey, baiklah, kita lihat contoh seterusnya. Okey, contoh media campuran seterusnya ialah hasil karya pertama ialah lukisan potret seorang wanita bertudung yang dilukis secara jarak dekat di atas permukaan kertas surat khabar. Okey. Lukisan ini kelihatan lebih romantis dengan teknik lorekan yang lembut. Okey, lukisan ini menggunakan media pensel warna dan pen. Okey, manakala karya kedua pula ialah lukisan potret seorang wanita yang dilukis secara agresif dari jarak dekat. Okey, lukisan ini juga dilukis di atas permukaan kertas surat khabar. Media yang digunakan ialah pastel minyak dan juga dakwat. Menarik bukan murid-murid? Okey, cikgu yakin murid-murid juga dapat menghasilkan lukisan campuran ini dengan baik dan cantik. Okey, jom seterusnya kita akan lihat media baharu. Okey, apa yang dimaksudkan dengan media baru? Okey, media baru ialah hasil karya yang dihasilkan dengan menggunakan bantuan teknologi komputer, iaitu media digital dan media digital yang menggunakan perisian seperti Adobe Photoshop, Adobe Illustrator dan juga Corel Painter. Okey, mari kita lihat contoh-contoh media baharu. Okey, contoh media baharu. Jika murid-murid lihat di slide ini, okey, kelihatan lukisan digital yang menggunakan papan grafik atau lebih dikenali sebagai grafik tablet. Okey, yang memainkan peranan penting
dalam menghasilkan karya seni. Grafik tablet merupakan peranti input komputer yang membolehkan pengguna melukis imej dan grafik dengan tangan, iaitu sama seperti seseorang melukis imej dengan pensel dan kertas. Tablet ini juga berfungsi untuk merekod data atau tulisan tanda tangan. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah contoh lukisan digital yang menggunakan perisian Adobe Photoshop. Okey, murid-murid boleh lihat ya perbezaan antara gambar yang pertama dengan gambar yang kedua. Maksudnya gambar yang pertama ni ialah gambar asal, manakala yang kedua tu gambar yang telah kita edit ataupun kita telah sunting. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan Adobe Photoshop? Baiklah, Adobe Photoshop ni merupakan perisian grafik untuk pengubahsuaian dan penghasilan sesuatu imej. Menerusi Adobe Photoshop, okey, murid-murid boleh menghasilkan atau mengubah suai sesuatu imej mengikut cita rasa dan kreativiti masing-masing. Mesti murid-murid tidak sabarkan untuk meneroka dengan lebih mendalam tentang penghasilan karya menggunakan perisian Adobe Photoshop. Okey, baiklah murid-murid, seterusnya kita akan sambung dengan lukisan digital menggunakan perisian Adobe Illustrator. Okey, pernah dengar perkataan Adobe Illustrator? Okey, apakah yang dimaksudkan dengan Adobe Illustrator? Adobe Illustrator ni adalah aplikasi yang digunakan oleh artis, pereka grafik untuk menghasilkan karya seni vektor yang boleh pakai untuk percetakan digital serta paparan web. Seterusnya, Adobe Illustrator ini dilengkapi dengan alatan atau disebut tools yang mampu untuk menghasilkan lukisan tangan bebas, freehand, mengesan iaitu tracing, mengitas semula recoloring dan menskalakan semula mana-mana hasil karya, dan juga boleh menghasilkan rangka dawai wireframe yang berfungsi untuk menghasilkan lukisan digital. Baiklah murid-murid, kita lihat contoh seterusnya. Okey, ini adalah contoh lukisan digital yang menggunakan perisian Corel Painter. Okey, Corel Painter ni adalah aplikasi seni digital asas corak segi empat tepat, garis imbasan selari diikuti oleh pancaran elektron pada skrin televisyen atau monitor komputer. Okey, ini adalah contoh-contoh gambarnya ya. Baiklah murid-murid, seterusnya. Okey, seterusnya teknik hybrid. Adakah murid-murid pernah mendengar atau mengetahui apa yang disebut teknik hybrid? Okey. Seni hybrid adalah gerakan seni kontemporari yang digabung dengan bidang sains dan teknologi yang baharu. Okey, di mana seni hybrid ini ialah gabungan media, proses dan juga teknik. Okey, seterusnya mari kita lihat contoh-contoh untuk lukisan teknik hybrid. Okey.
Ini adalah contoh lukisan teknik hybrid yang mana menggunakan media foto dan juga lukisan. Okey, ada gambar foto dan ditambah dengan lukisan tangan pada bahagian karya. Okey, seterusnya. Okey. Ini ialah lukisan teknik hybrid yang menggunakan media digital dan juga lukisan. Okey, dalam lukisan ini, hal benda yang digunakan ialah figura manusia. Okey, cuba murid-murid perhatikan pada karya ini. Murid-murid akan dapat lihat terdapat unsur seni garisan yang telah ditambah pada kedua-dua karya. Okey, seterusnya mari kita lihat contoh lukisan teknik hybrid yang menggunakan gambar, foto dan ditambah dengan unsur seni garisan. Sama seperti yang tadi. Okey, ini contoh kucing, gambar foto kucing. Okey, kita tambah lukisan pada bahagian sayap dan juga figura manusia, dan kita tambah unsur garisan seperti tiang bendera. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah contoh lukisan hybrid yang mana menggunakan teknik digital, media digital dan juga media campuran. Okey, karya pertama. Hal benda yang digunakan ialah figura manusia dan penggunaan gambar foto yang digabungkan dengan anggota haiwan. Okey, ada tanduk. Lukisan ini juga menggunakan unsur seni garisan. Okey, murid-murid, untuk gambar kedua pula, hasil karya yang menggunakan gambar foto dan digabungkan dengan media campuran lukisan dan catan. Juga ditambah dengan unsur seni garisan. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya kita akan pelajari tentang teknik lukisan digital. Apa yang murid-murid faham tentang teknik lukisan digital? Okey, lukisan digital merupakan sejenis bentuk seni baharu yang menggunakan teknik melukis tradisional seperti cat air, cat minyak, impasto dan sebagainya untuk lukisan digital melalui komputer, perisian serta menyuntik tablet dan stylus. Okey, stylus ni sejenis alat untuk menulis seperti pen, tablet. Okey, perbezaan utama antara lukisan digital dan lukisan konvensional ialah prosesnya yang tidak linear. Okey, faham murid-murid? Baiklah, kita akan ke slide seterusnya. Kita akan lihat contoh teknik lukisan digital. Okey, ini ialah contoh teknik lukisan digital yang mana menggunakan perisian komputer. Okey, karya pertama ni lukisan potret seorang perempuan yang mana menggunakan unsur garisan. Okey, kita nampak unsur garisan pada rambut, pada bahagian baju. Okey, kemudian penggunaan warna biru monokrom. Okey, murid-murid, antara perisian komputer yang boleh kita aplikasikan ialah Corel Painter, Studio Artist, Adobe Photoshop, Art Range, Open Canvas dan banyak lagi. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah contoh
teknik lukisan digital yang menggunakan skrin, sentuh dan juga digital pen. Okey, dalam karya ini, murid-murid dapat perhatikan hal benda yang digunakan ialah potret manusia. Okey, unsur seni garisan digunakan dalam menghasilkan karya ini. Baiklah murid-murid, daripada sesi pembelajaran kita sebentar tadi, okey, kita akan cuba hasilkan satu eksperimentasi dan penerokaan dalam penghasilan seni lukisan. Okey, jom. Baiklah murid-murid, aktiviti kendiri kita hari ini ialah murid-murid boleh pilih satu eksperimen di bawah dalam penghasilan seni lukisan. Okey, murid-murid boleh pilih sama ada ingin menghasilkan media campuran, media baharu, teknik hybrid dan juga teknik lukisan digital. Okey, selamat mencuba. Okey, bagaimana murid-murid? Jelas tak apa yang telah cikgu ajar sebentar tadi? Cikgu harap murid-murid dapat membuat eksperimentasi dan penerokaan secara lebih mendalam lagi, berpandukan apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Sehingga berjumpa lagi di sesi pembelajaran seterusnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bye.